Putus je dah. Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk video kali ni Aina akan buat mengenai garis panduan untuk penyediaan rakaman video. Okay, jadi you guys boleh tengok apa garis panduan yang telah diberikan. So, untuk garis panduan tu, sebelum tu nak cakap tahniah kepada sesiapa yang terpilih untuk masuk IPG. Okay, jadi kepada sesiapa yang dah terpilih tu, of course korang akan dapat garis panduan, right? So, kepada calon-calon tu semua yang tak faham ataupun tak baca lagi, jadi kita boleh baca sama-sama dan fahamkan. Okay, kita tengok nombor 1. Nombor 1 ni dia kata calon perlu menghasilkan rakaman video mengikut garis panduan dan pengisian yang telah ditetapkan. Rujuk halaman 3 dan 4. Okey, nanti kita tengok pada rujuk halaman 3 dan 4. Okey. So, nombor 2 pula, calon dikehendaki berpakaian formal dan bersesuaian dengan profesion perguruan semasa melakukan rakaman. Okey, memandangkan aku ni bukannya government, bukannya kerajaan, bukannya orang kata pihak IPG yang untuk menentukan garis panduan ni. Jadi orang kata kita buat ikut apa yang kita faham. Okey, contohnya macam berpakaian formal ni, ada orang tanya kena pakai kasut tak? Dalam kalau contoh macam kita nak buat video dalam rumah, seeloknya pakai sebenarnya, sebabnya dia nak tengok daripada atas sampai bawah kan. Takkanlah kita dah pakai sensor cantik, tiba-tiba kasut tak ada, tak lengkap lah jadi. Lepas tu yang nombor 3, calon perlu melakukan demonstrasi pengajaran atau bercerita seolah-olah berhadapan dengan sekumpulan murid. Inilah yang aku maksudkan tu. Dia bukannya kita nak apa orang kata kita ni seolah-olah kita menerangkan presentation, tapi ni seolah-olah kita mengajar dengan murid-murid. Murid-murid ni lingkungan umur berapa? Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Mungkin ada juga yang pendidikan awal kanak-kanak tu budak pra macam itu. Okey, jadi dia kena pilih antara pengajaran atau bercerita. Nanti kita tengok. Okey, seterusnya nombor 4, rakaman video hendaklah dibuat secara audio dan visual. Calon melakukan aktiviti dalam keadaan berdiri dengan memperlihatkan keseluruhan badan dari kepala hingga kaki. Kat sini dia tak boleh nak orang kata kita tak boleh nak skip. Maksudnya kita tak boleh kalau tak tunjuk kaki kita. Kena tunjuk juga sebab dia nak tengok daripada atas sampai bawah. So janganlah nanti ada soalan, boleh tak kalau nak nampak separuh badan je? Kan dia dah ada dalam ni. Panduan dia nak nampak sampai kaki. Okey, seterusnya nombor 5. Rakaman video tidak boleh mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti kaum, politik, agama dan menghina mana-mana individu lain. Ini semua tahulah kan. Nombor 6. Rakaman video hendaklah jelas, berterusan dan tidak diubah suai. Elemen tambahan multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi adalah tidak dibenarkan. Okey, kat sini jelas-jelas dia dah point, dia dah boldkan, jelas, berterusan dan tidak diubah suai. Maksudnya kat sini dia tak boleh nak stop. Maksudnya contoh macam aku baru dapat tahu sebenarnya dia kata bila kita rakam video tu kita tak boleh nak orang kata cut sekejap untuk kita tiba-tiba kat tempat lain. Contoh macam sekarang ni aku tengah cakap kan, tiba-tiba aku cut and then tiba-tiba aku berdiri. Tak boleh. Maksudnya kalau kita nak berdiri ke apa, kita kena berterusan, no cut. Maksudnya video tu memang kalau kat contoh yang bahagian nak tunjuk sijil tu, tunjuk macam biasalah, tunjuk macam ni. Maksudnya kita tak boleh nak cut sekejap. Aku rasa kalau ikut sebenarnya macam gitu. Okey, seterusnya maksud yang animasi, grafik, ilustrasi tu, maksudnya macam ada orang tu dia siap edit bahagian belakang ni, background, dia siap edit untuk nak letak apa orang kata kurang-kurang macam dalam kelas. No, tak boleh. Kita buat macam kat rumah. Okey, rakam macam mana kita kat rumah macam gitulah. Okey, seterusnya nombor 7, durasi rakaman video adalah tidak melebihi 8 minit. Lebihan masa rakaman tidak akan dilayas. Betul. Maksudnya kat sini kalau kita macam apa orang kata kalau kita macam lebih-lebih nak kata kita ni hebat, nak cakap lama-lama, memang tak boleh. Lepas tu nombor 8, calon boleh menggunakan peralatan merakam seperti telefon,
telefon pintar, perakam video, kamera untuk menghasilkan video berpandukan pengisian yang ditetapkan. Ada orang dia guna kamera, tapi make sure kalau nak guna kamera boleh, tapi kena pastikan audio nak bercakap tu kena orang kata jelas. Better pakai mikrofon lah, tapi fahamlah kan sebab sekarang musim PAP ni cari kat mana mikrofon. Seterusnya, format video yang ditetapkan adalah MP4, MOV, AVI, WMV dan FLV. Manakala resolusi video yang dibenarkan untuk dimuat naik adalah 720p, 1280. Alasan cerita 16:9 ni maksudnya kena melintang macam aku buat video ni, like melintang macam ni. Bukannya menegak macam ni, okay? So korang kena present video dalam wide macam ni, sebab dia nak tengok daripada atas sampai bawah kaki kita nanti. Lepas tu rakaman video mestilah hasil karya calon sendiri. Okay. Rakaman video hendaklah dibuat dalam tetapan yang boleh dibuka untuk dinilai, bukan private. Okay, private ni dia kat sini maksudnya korang kena post video tu dekat YouTube, and then bila korang dah post, link tu nanti korang kena letak dekat website PPISMP. Okay. Seterusnya, hanya satu rakaman video saja perlu dihantar oleh setiap calon untuk dinilai. Maksudnya korang tak perlu nak hantar banyak-banyak, tak perlu nak buat banyak-banyak, hantar semua sekali. Tak, satu je yang akan dinilai, okay? Lepas tu kena hantar sebelum atau selewat-lewatnya pada 10 Mei 2020. Rakaman video yang dihantar selepas tarikh tersebut tidak akan diperaku. Semua rakam video dihantar adalah hak milik KPM. Okay, skip. Okay, betul dia kata nombor 15 ni, calon boleh merujuk laman berikut bagi mendapatkan panduan memuat naik video ke YouTube dengan betul. Korang tengoklah link kat situ, lepas tu nanti korang tengok sini. Okay, untuk muka surat 2 pula, dia kata maklumat tambahan. Semasa tempoh penilaian rakaman video dibuat, calon juga boleh dihubungi oleh panel penilai menerusi panggilan video, Skype atau panggilan telefon bagi tujuan mendapatkan maklumat tambahan atau lanjut tentang calon. Jadi sekarang ni korang kena standby lah antara 5 hingga 7 Mei tu. Manalah tahu kan ada orang call tiba-tiba nak tanya bla bla bla, sebab dia macam kurang yakin tapi dia nak awak masuk APG. Contoh macam gitu, okay? Lepas tu muka surat 3. Okay, kita dah masuk terus yang kandungan untuk rakaman video. Ramai yang tanya pernyataan hasrat tu macam mana? Sayang, pernyataan hasrat tu semua dah ada dalam ni. Dia dah cakap dah. Okay, first tu pengenalan diri dan pernyataan hasrat. Contohnya kalau untuk pernikahan Islam, awak kena baca doa dengan Al-Quran. Doa pula, baca Al-Quran. Okay, jadi kat situ dia bagi masa 3 minit. Okay, dia bagi tempoh masa 3 minit. Kandungan, mula-mula kita kena sebut nama. Lepas tu bagi tahu nombor IC. Lepas tu bila awak dah cakap nombor IC tu, ikutlah nak bagi tahu SPM berapa A ke, achievement paling tertinggi ke kalau awak nak tambah-tambah, tapi make sure cukup 3 minit. Lepas tu menyatakan hasrat memilih kerjaya guru. Menyatakan hasrat memilih kerjaya guru ni maksudnya dia suruh bagi tahu kenapa kita memilih untuk menjadi seorang guru. Cakaplah, okay, saya memang berminat untuk jadi guru sejak daripada kecil. Ataupun awak ada sebab-sebab lain, cakap. Okay, seterusnya, calon bidang pendidikan Islam dikehendaki duduk ketika membaca Al-Quran berdasarkan teks dengan memilih mana-mana 5 ayat dari surah berikut. Ini aku dah terangkan dalam video sebelum ni, iaitu Al-Isra ataupun Al-Kahfi. Jadi yang dia kata duduk tu, korang boleh duduk sama ada bersila dekat lantai, ataupun yang kedua korang boleh duduk atas kerusi, like macam ni lah. Kerusi macam tengah duduk kerusi sekarang ni. Okay, maksudnya janganlah kita baca Al-Quran sambil berdiri, sambil pegang. No, dia suruh duduk. Okay, kemudian catatan bahasa komunikasi calon, bidang bahasa Inggeris mestilah dalam bahasa Inggeris. Yang ni memang kena fully English. Lepas tu kalau bahasa Perancis kena dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Perancis ni untuk yang pergi luar negara, yang calon untuk luar negara. Bidang pendidikan Islam pula, ini aku dah bagi tahu, pengenalan diri awak kena cakap dalam bahasa Arab,
nama saya bla bla bla, awak kena cakap dalam bahasa Arab. Tapi bila awak cakap pernyataan hasrat dalam bahasa Melayu, Syekh. Okey, contohnya nama saya Aina Wardina, okey, itu semua tu dalam bahasa Arab. Betul, awak kena cakap pernyataan hasrat antara betul, barulah tukar bahasa Melayu. Awak cakap antara sebab kenapa saya memilih kerjaya guru ialah cakap. Okey. Seterusnya kalau bidang-bidang lain dalam bahasa Melayu. Okey. Ada orang tanya dalam bahasa Iban, dalam bahasa apa lagi Kadazan ada tak? Semua tu nak cakap dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya calon MBK, ketidakupayaan pendengaran boleh menggunakan bahasa isyarat atau penterjemah. Calon MBK. MBK. Kejap. MBK sini macam calon MBK ni dia macam calon yang special, sebab ada je yang OKU tapi dia still boleh masuk IPG. Okey, seterusnya nombor 2, demonstrasi pengajaran selama 4 minit. Okey, yang ni aku baru tahu sebenarnya korang boleh pilih nak ada demonstrasi pengajaran ataupun korang nak bercerita kanak-kanak. Kira macam korang ada 2 pilihan. Sama ada korang nak cerita buat style kanak-kanak ataupun korang boleh buat demonstrasi pengajaran. Tapi yang setakat aku tahu, yang bercerita untuk cerita kanak-kanak ni macam untuk pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan khas, itu yang aku tahulah. Tapi setakat yang aku tahu, untuk demonstrasi pengajaran usually bahasa Melayu, bahasa Inggeris akan buat demonstrasi pengajaran zaman kita orang dulu. Tapi wallahualam tahun 2020 ni korang boleh pilih kan. Jadi ikut mana yang korang nak. Okey. Kalau siapa yang ambil demonstrasi pengajaran, korang kena buat berdasarkan mana-mana topik yang korang dapat. Yang contoh macam dapat teser kan? Buatlah. Teser tajuk nouns, pronouns, semua tu. Okey. Lepas tu dia ada cakap penggunaan alat bantu mengajar bukan satu kemestian. Maksudnya korang boleh mengajar dengan cara bercakap saja. Tak ada guna alat pun tak apa, boleh. Sebab dia nak tengok cara korang bercakap, cara korang menyampaikan teknik pengajaran. Tapi kalau korang nak letak alat bantu mengajar tu boleh je, tak ada masalah. Okay. Untuk cerita kanak-kanak, bidang pendidikan Islam berkaitan dengan kisah-kisah Nabi atau Al-Quran. Untuk pendidikan Islam ni dia boleh cerita kisah-kisah Nabi dengan cara orang kata kisah-kisah Nabi dengan cara penyampaian untuk kanak-kanak. Okey. Kemudian bidang-bidang lain pun boleh untuk buat cerita kanak-kanak ni. Cuma pilihlah tajuk apa yang sesuai untuk dicerita dengan melalui pengajaran cerita kanak-kanak. Okey, calon bidang pendidikan muzik dikehendaki bercerita sambil memainkan satu alat muzik. Okey, memandangkan korang boleh kepada sesiapa yang ambil alat muzik, pendidikan muzik ni, contoh macam korang pandai main decoder ataupun main gitar, boleh main drum, semua tu kan. Bolehlah bercerita tapi sambil main lagu. Okay. Lepas tu paparan dokumen. Ramai yang tanya, boleh ke nak paparkan apa orang kata kad pengenalan sedangkan video tu kita nak upload kat YouTube. Okay, memandangkan dia suruh buat macam tu, kita buat je. Okay. Lepas tu kalau nak upload paparan dokumen ni, aku baru dapat tahu sebenarnya paparan dokumen tu kena kita kena sendiri show, kita sendiri kena tunjuk dan pastikan masa nak tunjuk tu kena clear. Okay. Sebab sebenarnya boleh edit, tapi tak tahu kenapa ada yang berpendapat macam tak boleh edit langsung, macam nak tulisan ke apa. Sebenarnya boleh, cuma jangan over editing sampai background pun nak tukar apa semua, tak payah. Lepas tu bila paparan dokumen tu, you all kena letak kad pengenalan sijil pelajaran Malaysia. Kepada yang tak ada SPM, korang boleh guna sijil SMA, SMU ataupun UEC. UEC ni untuk Singapore,
And then sijil diploma sijil franchise. Ni untuk Perancis tu lah. Sijil anugerah pencapaian tertinggi dalam aktiviti kurikulum. Ini aku ada sebutkan. Kita tak perlu tunjuk semua sijil-sijil yang ada, sebab korang kena tunjuk sijil yang tertinggi saja. Contoh macam peringkat kebangsaan, peringkat negara, peringkat Malaysia, peringkat daerah, sekolah, peringkat yang tertinggi yang korang ada. Contoh kan, peringkat tertinggi tu pada tahun masa korang tingkatan 3, tak apa, tunjuk je. Tapi janganlah ambil yang sekolah rendah. Tu macam jauh sangat tau beza umur. Jadi korang ambil yang latest, macam tingkatan 4, tingkatan 5. Faham tak? Kemudian lain-lain dokumen yang bersesuai dan berkaitan. Okey, yang mana korang rasa sesuai, korang bolehlah letak. Okey, dokumen tersebut mestilah ditunjukkan, dirakam dengan jelas dan boleh dibaca oleh panel penilai. Itulah yang dia suruh buat. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Kita akan bertemu dalam video yang seterusnya. Tapi korang boleh rujuk, ada seorang cikgu kaunseling ni, dia ada buat video juga. So korang boleh tengok kat situ juga. Okay, so I'm going to give you link cikgu kaunseling tu. Ataupun apa-apa boleh DM je. Cuma kalau DM tu macam lambat sikit nak reply kan. And kalau korang rasa nak aku buat video 7 minit tu, make sure cukup 1000 subscribers, aku akan buat video 7 minit tu. Serius, tak tipu. Okay, so subscribe lah banyak-banyak kat bawah tu. Kalau cukup 1000, aku akan upload terus. Okay, so bye. Assalamualaikum.